Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video atau live pada kali ini. So, hari ini Uncle berada di Tamparuli. So, kalau kamu tengok tuh Sungai Tamparuli. Oke, itulah Sungai Tamparuli. So, hari ini kita akan sambung sesi sharing kita mengenai isu di Mahkamah Syariah. Nanti dulu Pak, tengok dulu rumah di atas sana tuh. Rumah siapa tuh? Inilah rumah penduduk di daerah Tamparuli ini. So, hari ini kita akan sambung balik sesi perkongsian atau sharing isu di Mahkamah Syariah, khasnya Mahkamah Syariah Negeri Sabah. Oke, kita tengok dulu kawasan sana. Sana ada cantik sangat dia punya apa tuh? Dia punya pokok apa tuh? Bukit. Lepas tu ada situ ada itu ada apa tuh? Jembatan gantung Tamparuli. Oke. Oke, kita akan sambung balik. Hari ini kita akan bincangkan mengenai apa hari ini? Harta lah. Harta, oke. Apa persoalan harta untuk di Mahkamah Syariah? Oke, selalu kalau orang pergi jumpa untuk urus harta pusaka kan. So apa yang selalu akan orang yang selalu sangat orang akan tanya. Oke, first orang akan tanya mengenai adakah mereka ni berhak untuk menuntut ataupun menjadi wakil di dalam permohonan harta pusaka. So, biasanya itulah persoalan yang akan ditanya. Adakah mereka ni berhak? Kedua, adakah harta ini boleh dibahagikan? Oke, selalunya yang bertanya ni kebanyakannya mungkin anak yang bukan anak pertama lah. Oke. So, Uncle mau maklum di sini, bagi mereka yang telah kematian ibu ataupun bapa, di mana ibu bapa mereka ni ada meninggalkan harta atas namanya. Namanya ni yang Uncle maksudkan nama yang meninggal tu lah. Kalau bapa yang meninggal, harta bapa tu. Oke. So, harta yang dimaksudkan adalah harta seperti harta alih dan tidak alih. Apakah dia harta tidak alih? Contoh macam rumah, maupun tanah ataupun bangunan kedai. Okey. Harta alih ni contoh macam cash, okey. Benda-benda yang cepat dicairkan itu adalah harta tidak alih. Okey. Harta alih, okey. Jadi sekarang ni apa yang selalu menjadi persoalan, adakah mereka ni berhak untuk menjadi pemohon di dalam tuntutan harta pusaka? Okey, hari ini Uncle mau bagi tips. Ada 3 golongan yang confirm menjadi ahli waris terhadap si mati. Siapakah golongan tersebut? Pertama adalah ibu bapa si mati. Maksudnya kalau yang meninggal tu bapa, nenek dan datuk sebelah bapa tu adalah ahli waris. Yang kedua, siapa ahli waris? Yaitu isteri si mati. Okey, isteri si mati ni mesti di dalam tempoh perkahwinan, bukan bekas isteri. Okey, selalu yang cakap, mama saya boleh ketua, tapi mama saya sudah bercerai sebelum bapa saya meninggal. So, orang yang sudah bercerai, dia tidak layak untuk menerima harta pusaka. Jadi, dia bukan ahli waris. Siapakah golongan yang ketiga yang confirm menjadi ahli waris? Yaitu golongan anak si mati. Okey, tidak kiralah anak pertama maupun anak yang terakhir. Ingat, siapakah ahli waris? Ada 3 golongan, yaitu ibu bapa si mati, isteri si mati, okey, dan anak-anak si mati. Isteri si mati. Kenapa Uncle sebut isteri si mati? Ada kemungkinan si mati ini mempunyai lebih daripada seorang isteri, mungkin 2, mungkin 3, dan mungkin 4. Jadi selalu yang menjadi persoalan juga, adakah isteri pertama sahaja yang layak? Tidak. Maksudnya
istri-istri nih, istri pertama kah, istri kedua, ketiga ataupun keempat, kesemua istri tersebut layak untuk menjadi pemohon di dalam mahkamah syariah. Okey, jadi tidak payah risau. Yang lain istri pertama kah, istri keempat kah, sama. Sebab apa? Apabila harta ini dipohon di mahkamah, seandainya tidak ada persetujuan daripada semua ahli waris, maka harta itu akan dibahagikan atau diagihkan melalui sistem faraid ataupun pembahagian secara faraid. Di mana cara faraid ni, dia tidak akan mengganggu hak orang lain. Contohnya lah yang yang membuat permohonan di mahkamah ni adalah istri ketiga. Okey, di dalam mahkamah dia tidak boleh bohong sebab kita mempunyai sistem yang link terhadap jabatan agama. Jadi bagi mereka yang mempunyai isteri lebih daripada satu, lepas tu isteri dia ni tidak berdaftar dengan jabatan agama, dia punya sijil pernikahan tu, itu uncle minta maaf lah. Sebab apa? Yang itu tidak tergolong di dalam ahli waris. Kenapa? Walaupun dorang nikah, tapi dia tidak nikah secara berdaftar dan sah dari segi undang-undang. So adakah abang sulung saja yang layak untuk dapat, sebab orang selalu risau, orang selalu cakap abang sulung je yang akan dapat harta-harta tu. Tidak. Macam mana yang uncle cakap tadi, semua ahli waris berhak untuk menerima harta pusaka. Jadi tidak ada istilah abang sulung kah yang paling berhak. Dalam pembagian harta pusaka tidak ada perkataan yang paling. Semua sama. Cuma yang berbeza adalah portion ataupun bahagian hak dari segi pembagian harta pusaka. Di mana si ibu adalah 1/8, nenek dan datuk tu dapat 1/6. Anak lelaki akan dapat 2 bahagian dan anak perempuan akan dapat 1 bahagian. Dan inilah yang dinamakan pembahagian secara faraid. Dan ramai lagi orang tanya, "Uncle, bolehkah bagi secara bukan faraid?" Jawapan dia boleh dengan syarat semua ahli waris bersetuju. Okey? Maksudnya semua ahli waris tu, semua yang berhak mendapat harta tu bersetuju untuk dibahagikan mengikut persetujuan kamu. Lepas tu ada lagi yang tanya uncle selalu, "Macam mana uncle? Kalau satu orang saya dah setuju, yang lain setuju?" Okey, yang ini pun boleh dibuat dengan 2 cara. Di mana yang tidak setuju tu kita bahagikan secara faraid, dan mereka yang lain yang setuju tu kita bahagikan secara persetujuan. Dengan syarat yang dapat lebih akan membuat pelupusan hak di mahkamah syariah. Okay, apakah kerisauan orang bila dorang ada harta, tapi dorang risau mau urus? Apakah kerisauan yang pernah kamu jumpa untuk mengurus harta ni? Pertama, kerisauan orang yang mengurus ni adalah dorang ni tidak dapat membuktikan harta si mati itu. Dorang hanya dengar, dorang hanya boleh cakap, tapi tidak dapat dizahirkan dari segi dokumentasi. Contohnya, dorang tahu bapa dorang ni memiliki harta tanah satu tempat, tapi satu dokumen pun tidak ada. One more thing, dorang cakap, contoh yang meninggal ni mama. Mama ni meninggal, contohnya meninggalkan emas. Lepas tu sewaktu meninggal, emas ni telah dikongka oleh mungkin kakak sulung. Masalahnya susah untuk dibuktikan berapa banyak emas tu yang mama punya. Inilah menjadi satu masalah di mahkamah apabila kita mau membuktikan berapakah harta atau emas peninggalan arwah ibu mereka tu. Jadi benda begini apabila kita tidak dapat buktikan, macam mana kita mau memohon di mahkamah? Kita hanya beritahu ibu ni ada emas, tapi kita tidak ada pembuktian dari segi pemilikan emas si mati tersebut. Inilah yang selalu jadi masalah juga di dalam permohonan pembahagian harta. Kedua selalunya seperti mana yang selalu kita cakap ni, ada
sesetengah ahli waris yang cuba sorok tu dokumen. Contohnya dia tapuk tu geran tanah original. Kita ni cuma tahu ada tanah di contoh di Tuaran kah ataupun di Tamparuli kah, tapi kita tidak tahu lokasi dia tu di mana. Jadi masalah adik-beradik lain ni, dia pun tak tahu nombor geran, lokasi tanah pun dia tak tahu. Yang dia tahu, dia cuma dengar, oh dulu bapak dia ni ada tanah di Keningau, ada tanah, tapi tak tahu di mana. Jadi inilah masalah dia, bila jumpa lawyer pun kita susah mau trace dia di mana. Okey? Ketiga, selalunya yang menjadi masalah adalah dia ni anak, tapi anak yang tidak register. Maksudnya dia ni mama dia tidak ada sijil kahwin. Dia cakap orang dulu-dulu tiada sijil kahwin, tapi yang hairannya isteri yang lain ada sijil kahwin. Jadi tidak ada masalah, benda ni perlu diselesaikan dulu mana yang dahulu. Apa yang dahulu? Maksudnya dia perlu mendaftarkan pernikahan ibunya dahulu di Jabatan Agama. Selepas tu barulah kita membuat permohonan. Apabila ibunya sudah didaftarkan, kita tahu dalam sijil lahir tu bapa dia ada, ibu dia ada, tapi bapa mama dia ni tiada sijil nikah. Alasan dia cakap dulu-dulu ndak tahu sudah tu mana sijil nikah. Jadi perlulah kita buat pendaftaran ataupun cabutan lambat daftar nikah ke apa kah, kamu beli buat dulu di Jabatan Agama. So kerisauan yang seterusnya macam orang merasa nanti bikin bergaduh Pak. Itu lagi satu yang selalu orang fikirlah, di mana terutamanya yang baru meninggal, contoh baru meninggal setahun, orang ni risau mau urus, takut kena tuduh tamak haloba ataupun gila harta. Okey, persepsi golongan orang yang cakap gila harta ni perlu dikikis. Sebab apa? Kita risau kalau harta ni lambat diurus dengan segera, dia akan menjadi berlapis. Apabila berlapis, pembahagian ni akan lebih sukar. Dan contohnya kalau kamu menggunakan hikmat peguam, semakin banyak lapisan harta itu perlu dibuat, semakin tinggilah cas peguam akan mengenakan terhadap anak guam. Jadi baguslah, lebih baik kalau kamu menguruskan pembagian harta tersebut sebelum berlakunya banyak kematian di kalangan ahli waris. Kalau apa ni, itu yang baru meninggal. Ya. Kalau yang sudah berpuluh-puluh tahun meninggal tapi belum diurus tu, macam mana tu? Okey, ada satu golongan yang suka melambat-lambatkan pembahagian harta ni. Kebanyakan yang suka melambatkan harta ni adalah golongan orang yang mengambil manfaat daripada harta tersebut. Jadi ingat orang yang ambil manfaat dia dikira hutang apabila sudah dibuat pembahagian faraid. Maksudnya kamu akan dikira hutang berapa tahun kamu makan manfaat. Apa yang dikatakan makan manfaat? Contoh, bapa dia ni, arwah bapa dia ada meninggalkan sebidang tanah, contoh 50 ekar ke 100 ekar, di mana tanah tu mempunyai tanaman kelapa sawit. Dia tahu tanaman kelapa sawit ni setiap bulan akan mengeluarkan hasil. Contohlah sebulan boleh dapat 30,000, 40,000. Kebanyakannya yang kongke ni abang sulung atau kakak sulung lah, anak sulung. Jadi dia cakap kalau dibahagikan dia rugi, kalau diambil siap manfaat ni sampai bila-bila dia untung. Keuntungan dia itu akan dikira hutang apabila sudah dibuat pembahagian harta pusaka. Jadi adik-beradik yang lain, janganlah kamu membiarkan diri kamu dan diri orang lain teraniaya. Cepat-cepatlah membuat permohonan di mahkamah syariah. Kalau kamu ni kurang faham dan arif mengenai pembahagian tersebut, gunakanlah hikmat peguam syar'i yang tahu mengendalikan kes pembahagian harta pusaka. Tapi dia cakap, aku ni abang sulung, aku ambil hasil kelapa sawit ni, aku bagi-bagi kamu bah. Okey, pastikan pembahagian itu mengikut hukum faraid. Okey, sebab apa? Kalaulah kamu ni adil, kamu kena bahagikan harta tersebut mengikut hukum Islam. Apakah hukum Islam? Faraid. Kalau kamu bersetuju untuk bagi rata pun tiada masalah. Sebab apa? Kita risau.
seandainya berlaku lagi kematian, ini akan menyebabkan lagi susah harta ni untuk dibahagi-bahagikan. Jadi permudahkanlah cara daripada menyulitkan cara. Tapi adakah cara macam yang macam tadi kamu cakap tu kan, yang abang sulung yang ambil abang sulung yang ambil manfaat, contoh yang macam tanah tu ada kelapa sawit, so dia yang jual, dia yang manage, lepas tu dia bagi-bagi duit lah. So adakah cara itu lebih baik daripada of course lah cara tu kan dia tiada pembahagian secara rasmi. Betul. Jadi adakah cara itu lebih baik ataupun cara yang rasmi, yang ada nama, ada penama tu akan masuk ke dalam nama geran tu contohnya? Dia begini, lebih baik adalah rasmi mengikut pembahagian harta secara faraid maupun pembagian secara persetujuan. Sebab apa? Kita tidak mau dituduh menyalahgunakan kuasa ataupun menyeleweng. Sebab semua orang boleh menuduh. Jadi untuk mengelak perkara tersebut adalah lebih baik apabila harta itu dibahagikan secara perintah mahkamah. Jadi kalaupun contohlah tanah tersebut telah dibagikan secara persetujuan, maka pengagihan itu dapat dilakukan dengan secara adil. Kadang-kadang pembahagian ni orang tidak bagi adil. Itu yang menjadi satu pergaduhan, disebabkan mereka rasa tidak adil. Dan yang menguruskannya ni mereka rasa itu mereka patut dapat, disebabkan oleh usaha mereka untuk menguruskan harta tersebut. Jadi perkara ini perlukan satu perintah mahkamah, dan segala perbincangan itu perlu dah dibincangkan melalui waris-waris yang lain. Okey. Jadi Uncle harap supaya ahli waris yang masih belum menguruskan harta tersebut boleh menguruskan dengan segera. Okey, contohlah kalau dalam yang tadi dicakap tu kan, bukan semua orang akan setuju. Betul. Jangan cakap 10 adik-beradik lah, cakap 4 je lah. 2 orang bersetuju, 2 orang dia tak bersetuju. Okey. Itu yang selalu jadi. Jadi macam mana mau bawa benda tu untuk diurus? Kalau mau diurus ni kena bawa semua waris kan, begitu kah? Tidak juga. Sebenarnya begini, pemohon cuma diperlukan seorang. Persetujuan diperlukan untuk ke semua ahli waris. Contohlah, dalam membuat permohonan tu adik-beradik yang kedua dan adik-beradik yang pertama dan ketiga ni tidak bersetuju, tapi yang keempat ni bersetuju dengan yang kedua. So maksudnya di sini permohonan ini adalah melalui permohonan di Mahkamah Syariah, di mana yang tidak bersetuju tadi akan dijadikan sebagai responden, di mana mereka semua akan hadir ke mahkamah untuk memaklumkan pihak mahkamah kenapa mereka tidak bersetuju tentang pembahagian ini, ataupun pemohon ini menjadi pemohon. Jadi masing-masing itu mendapat hak. Tidak payah risau. Sebab apa? Mahkamah Syariah ni lengkap dari segi undang-undang dia tu. Mereka yang tidak bersetuju bolehlah membuat bantahan ataupun apa-apa jawapan terhadap permohonan tersebut. Selalu kan kalau buat benda ni dia ada emotional lah, emotional attachment. Yes, betul. Contoh macam yang tukang tapuk geran ni kan. Bila ada satu orang yang rasa dia rasa macam dia bertanggung jawab, dia mau bertanggung jawab untuk menguruskan hak-hak faraid ni sebab dia pun ada hak. Bila dia bertindak, orang akan sisihkan dia kan. So kalau macam gitu, macam mana mau settle benda-benda tu? Okey, begini. Itu kan macam masalah keluarga sudah kan. Ya, sebab apa? Bab-bab harta ni selalunya orang akan bertelingkar. Jadi selalunya yang tapuk geran ni, dia ni ada banyak alasan. Dia cakap dia telah diwasiatkanlah untuk menguruskan harta ini, tidak boleh dijual, ini telah diwakafkan. Okey, di dalam isu ini sama ada wakaf atau wasiat, mereka yang mendakwa ada wasiat ataupun wakaf ni perlu menampilkan bukti di Mahkamah Syariah. Seandainya harta itu harta diwakafkan, harta wakaf hanya boleh diterima oleh pihak muis. Ingat, tidak ada orang perseorangan yang berhak
untuk menerima harta wakaf. Jadi wakaf ni perlu didaftarkan dan dipindah milik kepada MUIS, di mana orang yang dipertanggungjawabkan atau diamanahkan untuk mengurus harta wakaf tu akan diserahkan otoriti tersebut secara official ataupun secara perintah mahkamah, bukan melalui lisan. Okey. Manakala wasiat pula perlu disahkan di mahkamah syariah, bukan melalui kata-kata ataupun melalui lisan. Jadi tidak ada masalah untuk ahli waris yang lain untuk memohon harta tersebut di mahkamah syariah. Sama ada isu orang cakap mengenai pergaduhankah, pertelingkahankah. Sebab itulah kita ada mahkamah syariah. Pertelingkahan itu perlu dileraikan atau diperbetulkan di mahkamah, biar hakim yang tentukan sama ada perkara tersebut betul ataupun tidak. Okey. Kalau seorang ni dia tahu yang harta ini yang dia pegang ni ialah hak orang lain juga. Dia tahu benda tu. Tapi mungkin dia ada benda lain lah dia fikir. Mungkin yang tadi macam kamu cakap tu kan. Mungkin dia sudah diamanatkan. Mungkin lah macam tu. So dia serba salah sebenarnya. Apakah hukum drag benda ni? Dia tidak mau bertindak sebab mungkin dia rasa serba salah. Sebab kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa pun kan. Sebab benda ni emosional bah. Apakah hukum bagi orang yang dia tahu benda ni perlu disegerakan, perlu diberi tindakan tapi dia tidak mau bertindak? Okey, begini. Di dalam Islam, orang yang makan harta anak yatim ni berdosa besar. Jadi tidak kisahlah anak yatim ni anak yatim tua kah ataupun anak yatim budak. Jadi orang yang memakan harta anak yatim, kita sudah tahu betapa besarnya dosa tersebut. Jadi kalaulah kamu ni rasa kamu betul, tolonglah buat satu tindakan di mana kamu daftarkan ke mahkamah syariah mengenai dakwaan kamu tersebut. Contohlah kamu mendakwa kamu ni diwasiatkan. Tolong sahkan wasiat tersebut di mahkamah syariah dan dapatkan perintah. Kalau contohnya harta tersebut telah pun diwakafkan, tolong daftarkan harta wakaf tersebut di mahkamah syariah. Bukannya melalui hanya kata-kata sahaja tanpa mempunyai sebarang perintah mahkamah. Ini adalah tidak adil kepada ahli waris yang lain. Jadi adalah lebih baik kalau kamu menyegerakan pembahagian harta tersebut mengikut undang-undang syariah, bukan melalui undang-undang kepala otak sendiri. Okey, macam mana pula masih sama kes yang sama, macam mana pula dengan dalam contohlah dalam adik-beradik tu kan ada 10 lah contohnya. Ada satu orang dalam adik-beradik itu dia rasa dia sangat mau bertanggungjawab untuk uruskan benda ni, padahal dia anak bungsu. So adakah dia layak untuk bertindak walaupun dia anak bungsu dan perempuan? Uncle sudah cakap, semua ahli waris berhak dan bertanggungjawab. Bagi mereka yang mempunyai komitmen yang tinggi dan dia ni ada usaha, orang cakap dia ni berkehendak. Tidak kisahlah dia anak bungsu kah, anak perempuan kah, anak tengah-tengah kah, anak laki kah, semua anak ataupun ahli waris yang lain berhak. Tidak kisahlah dia ibu ataupun bapa si mati, sama ada bini si mati maupun anak-anak si mati, dia tidak kisah, dia berhak dan bertanggungjawab untuk mengurus ataupun membuat permohonan di mahkamah syariah bagi menguruskan harta-harta tersebut. Okey, apa hukum dia kalau dalam adik-beradik itu dia tahu ada something wrong. Okey, ada something wrong dalam pengagihan harta pusaka ni, tapi dia diam-diam. Berdosa.
Sebab apa? Dia ni bukan dia yang simpan. Dia dalam adik-beradik tu, dia nampak ada kepincangan oleh orang lain. Dan dia tidak bertindak sebab orang dia yang tidak bertindak tidak mau bergaduh semua tu. Orang yang tidak bertindak dianggap bersubahat. Adakah orang yang tahu itu ingin bersubahat kepada mereka yang telah melakukan penganiayaan? Jadi, Uncle harap kita sama-sama boleh menegakkan keadilan. Jadi jangan disenyapkan dan boleh menganiaya orang lain. Contohnya, adakah kamu boleh mendinai atau menolak hak orang lain? Dan hak orang lain ni, contohlah dia ni sudah meninggal dunia. Jadi macam manakah hak itu akan diteruskan? Warisnya juga akan meneruskan hak tersebut. Jadi ini akan menyebabkan lagi banyak lapisan di dalam pembagian harta. Sebelum waris lain yang meninggal dunia, sepatutnya harta ini diuruskan dengan kadar segera. Bukannya tunggu mau dekat seluruh mati baru mau urus. Jadi benda ni akan menjadikan lebih rumit untuk diurus pembahagian tersebut di mahkamah syariah. Okay, ada lagi senario. Boleh sambung? Ada lagi senario. Dia ni ialah anak isteri kedua. Okey. Lepas tu dia tahu arwah bapa dia ni ada banyak harta. Tapi dorang selepas 10 tahun bapa dia meninggal, dorang tiada pun anak-anak isteri kedua ni tiada pun dipanggil untuk pembahagian harta tu bah. Tahu-tahu harta tanah-tanah bapa dia tu semua sudah dijual oleh keluarga dari isteri pertama. Bolehkah anak-anak dari isteri kedua ni membuat apa-apa tindakan kah? Boleh. Maksudnya ahli waris ni boleh buat tuntutan. Seandainya ada berlaku pemalsuan dokumen ataupun penyorokan fakta sebenar di dalam pembagian harta, waris yang lain teraniaya tersebut boleh membuat satu permohonan di mahkamah syariah terhadap kesilapan atau kekilafan pembagian harta pusaka tersebut. Okey? Maksudnya di sini, walaupun berlakunya pembahagian secara tidak adil itu, di mana ahli waris yang lain boleh membuat semakan ataupun rayuan di mahkamah syariah terhadap kepincangan perintah mahkamah yang disebabkan oleh penyorokan fakta terhadap ahli waris yang lain. Jadi di sini tidak ada masalah, biarpun benda ni 20 tahun, 30 tahun, benda ni boleh disemak ataupun dirayu semula terhadap kepincangan pembahagian tersebut. Walaupun dia sudah kena jual. Betul. Penjualan tersebut akan dianggap hutang. Benda ni pernah berlaku sudah banyak kali di mahkamah. Jadi benda orang yang jual tu dianggap hutang. Contohlah waris yang bini pertama tu telah menjual harta tersebut sebanyak 1 juta ringgit. Contoh. Jadi ahli waris yang bini kedua ni dia boleh tuntut hak dia tu mengikut kadar faraid. Dan orang yang telah makan tu duit dianggap hutang dan diperintahkan mahkamah untuk membayar semula kepada semua ahli waris yang lain yang masih belum mendapat harta tersebut. Okey. Untuk urus harta ni, dia memerlukan, dia bukan benda yang desperate. Maksud dia kalau mau urus dia tidak mendesak. Kalau mau urus nantilah minggu depan, nantilah bulan depan, nantilah tahun depan, betul? Betul. Apakah rasional dan kenapa proses harta ni kalau dibuat di mahkamah dia lambat sangat dan selalunya berapa tahun dia perlu ambil masa? Okey, selalunya proses mahkamah tu menjadi lambat adalah disebabkan oleh dokumen yang tidak lengkap, di mana ahli waris yang lain tidak memberi kerjasama. Seandainya dokumen lengkap, ahli waris pun memberi kerjasama, biasanya proceeding di mahkamah syariah mengenai harta pusaka ni akan berjalan dengan mengikut jadual. Contohnya dalam masa 5 bulan perkara ni pun sudah boleh selesai, atau 6 bulan, di mana dia mengikuti proses proceeding mahkamah seperti biasa. Maksud dia macam mana mau bagi tahu orang awam,
supaya bertindak dengan kadar segera sebab proses itu memang lambat. Okey. Uncle faham. Kebanyakan proses permohonan pembagian harta ni dia agak rumit disebabkan oleh orang awam yang tidak berapa arif tentang prosedur ataupun apa-apa yang diperlukan di mahkamah. Jadi Uncle bagi advice, tidak rugi kamu untuk melantik peguam syar'i untuk menguruskan kes pembagian harta tersebut. Biarlah orang yang arif dan mengetahui benda ni mengurus untuk di mahkamah syariah. Jadi benda ni akan lebih mudah apabila seorang peguam syar'i menguruskan kes tersebut di mahkamah syariah. Contohnya sekarang bulan berapa nih? Bulan 7. Bulan 7. Dan. Contohnya bulan 7. Okey, kalau dia buat tahun 2020 lah contohnya. 2022 mungkin baru selesai. Begitu tak tu? Kalau boleh jadi macam itu disebabkan oleh banyak dokumen yang kurang. Jadi kalau 2022 baru bergerak, 2024 lah baru selesai. Yalah. Jadi sepatutnya bergeraklah dengan segera sebab dia punya proses supaya, pun proses tu boleh cepat siap. Jadi Uncle harap sharing kita pada hari ini mengenai pengurusan harta pusaka, kamu bolehlah bertindak segera. Okey? Semua ahli waris layak untuk menjadi pemohon. Seandainya kamu dianiaya, dinafikan hak kamu, bolehlah kamu datang ke mahkamah, dapatkan hikmat peguam untuk mendapatkan hikmat nasihat maupun konsultasi yang lebih intensif, yang lebih orang cakap detail terhadap kes dan fakta kamu. So yang okey, soalan-soalan kami yang kami bincang tadi itu ialah soalan yang kami dapat feedback daripada beberapa orang prospek klien. Yalah, klien lah. Jadi kami bawa dalam bentuk video ni supaya orang lain pun boleh faham dan boleh dapat serba sedikit info lah kan. Yes, betul, boleh membuka minda kamu mengenai cerita tersebut. Mungkin kamu tiada harta tapi kamu ada harta pusaka. So bila kamu urus, mungkin kamu hanya bekerja sebagai seorang mekanik contohnya. Jadi bila kamu urus harta pusaka kamu ada sedikit harta, mungkin kamu boleh guna hasil tu untuk kamu buka pula workshop. Kamu jadi bos. Untuk untuk kamu mulakan hidup yang lebih baik lah kan. Bukan pasal gila harta. Jadi harta yang ditinggalkan oleh arwah tu, itu menjadi pahala yang berterusan pun. Sebab harta yang ditinggalkan tu kamu gunakan untuk manfaat keluarga kamu. Bukan pasal gila harta ke apa. Itu perception yang tidak sepatutnya kita fikirlah. Kita mau memastikan juga pahala yang berterusan dari hasil titik perlu arwah yang sudah meninggalkan dia punya keluarga kan. So Uncle harap sesi sharing kita pada hari ini dapat kamu share lagi dengan orang lain, dengan kawan-kawan maupun family. Iklan. Ingat, ini bukan iklan, bukan konsultasi, sekadar sharing info mengenai undang-undang syariah maupun isu di mahkamah syariah untuk semua follower Uncle dan khasnya untuk keluarga Islam di negeri Sabah. Okey, pada siapa yang mau menonton video-video secara konsisten, boleh pergi YouTube channel Sufyan Ismail. Type saja Sufyan Ismail ataupun Sufyan Associates, semua YouTube video akan ada di sana. Lepas tu ada Telegram channel. Yes, Sufyan Ismail. Apa tajuknya tu? Hak Sufyan Ismail Hak Wanita Sabah. Okay. Untuk wanita je lah kan actually. Ya betul. Sebab kebanyakan wanita saya yang prihatin ni mengenai hak ni berbanding lelaki. So boleh masuk Uncle punya channel Telegram Sufyan Ismail. Type saya Sufyan Ismail bracket Peguam Syar'i Sabah. Boleh join di situ, boleh dapatkan info-info terkini mengenai isu-isu di mahkamah syariah. So Telegram sudah, ada Instagram juga. Instagram Sufyan Ismail _official. Siapa yang
lebih suka pakai Instagram, boleh follow Instagram Sufian Ismail _official, dan macam biasa FB page Sufian Ismail. Oke, kita jumpa lagi. Uncle ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Mudah-mudahan kamu punya case macam tu lah tu. Sungai yang mengalir.